Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, adik-adik jawatan kuasa surau Al-Kausar Seri Petaling, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita masuk kepada bab yang ke-9. Bab yang ke-9 muka surat 97, iaitu tajuk kita bab taubat. Muka surat 97 kitab kita iaitu bab taubat, menyuci diri daripada kekotoran dosa. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, jadi dalam bab taubat ni dia panjang, tapi insya-Allah kita akan cuba habiskan satu sikit-sikit sebab dia ilmu, tuan-tuan. Tak silap saya lah, dia punya muka surat dia saja untuk sampai habis taubat ni saja, tuan-tuan, dekat 20 lebih muka surat. Kalau gitu, baik. Abu Lais As-Samarkhandi dengan sanadnya daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam berkata, Ya Rabbi, innaka sallatta alayya iblis wa la astati'u an amtani'a minhu illa bik. Wahai Tuhan aku, kata Nabi Adam, Engkau telah memenangkan iblis atasku sehingga saya tidak dapat mengelakkan diri daripada padanya kecuali dengan pertolonganmu. Ini kisah Nabi Adam apabila dia tewas dengan godaan iblis ketika dalam syurga. Jadi firman Allah, tiada lahir seorang anak turunanmu melainkan telah saya datangkan kepadamu dan menjaga daripada tipu daya iblis, jin-jin yang jahat. Adam berkata, tambahkan lagi padaku ya Allah. Jawab Allah, saya beri pahala setiap kebaikan 10 kali ganda. Ada harapan ditambah, sedang kejahatan satu lawan satu, ada harapan dihapus. Tambah dibagiku ya Allah, kata Nabi Adam. Kata Allah, taubat tetap diterima selagi mana ruh dikandung badan. Nabi Adam kata, apa lagi ya Allah, boleh tambah lagi tak? Firman Allah, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Katakanlah, hai hambaku yang telah membazir, menggunakan masa untuk amal, hidup untuk amal yang tak berguna, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat ampunkan semua dosa kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Adam ni dia mengeluh ke Allah. Dia kata, ya Allah, aku ni, ya Allah, aku ni, dia kata. Maka kata Allah, kata Nabi Adam AS, aku ni dikalahkan oleh iblis dalam syurga. Aku tak mampu nak buat apa, tak dapat mengelak dia pada kecuali dengan pertolonganmu lah ya Allah. Allah pujuk Nabi Adam AS seperti pujuk Nabi Adam pada muka surat 97 ni. Kata Nabi, kata Allah, wahai Nabi Adam, wahai anak Nabi ku Adam, jangan bimbang, tidak ada lahir daripada keturunanmu melainkan saya telah datangkan kepadanya penjagaan bertipu daya iblis. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah jamin sejak zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Kata Allah, aku jamin setiap kita ni, walaupun iblis cuba goda dia, tapi aku ada. Aku ada bersama dengan kamu. Tapi sebaliknya ada orang dia hanyut terus dengan godaan iblis ni. Tapi Allah janji lagi kepada Nabi Adam, wahai Adam, dan pada muka surat 97 ni kata Allah, aku beri pahala setiap kebaikan yang kamu buat dengan apa umat Nabi ni, Nabi-Nabi ni lah, hamba aku ni 10. Sedangkan sekali buat jahat satu je, dosa dah. Tapi ada harapan untuk diampunkan dosa tu. Macam orang buat seronok, orang buat maksiat,
Orang buat maksiat, tuan-tuan, nak keseronokan maksiat, apa yang dia buatlah maksiat, seronok apa kata ke orang ke dosa, puas hati, tapi hilang. Tapi ingat, dosa kekal. Orang yang buat baik, tuan-tuan, letih. Kadang-kadang sembahyang tengah malam letih, tapi letih hilang, pahala kekal. Itunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi Adam, roh kita ni, tambah asal tuan-tuan. Bismillah. Selagi mana roh ditanggung badan, ada lagi. Selagi itulah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dia. Bila kita orang nak meninggal ni, kita kena ajak kalimah la ilaha illallah. Satu, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Lagi kata ulama, dengan kalimah itulah yang delete dosa-dosa dia di penghujung tu. Yang tu kita kena ajak kalimah tu. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kata Allah, wahai Nabi Adam, kata tambahkan lagi kata Nabi Adam, wahai sekalian hambaku, jangan yang membazirkan masa, yang buang masa begitu saja. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampunkan semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul nak taubat ni, Allah akan ganti pula dengan dosa dia tadi dengan pahala. Allah ganti balik. Allah sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Quran pun Allah sebut, dalam surah, dalam hadis kursi pun Allah sebut, siapa-siapa yang bertaubat ni, Allah ganti dosa-dosa dia tadi, Allah delete, tapi top up dengan pahala. Itu kata besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebanyak buih di lautan dosa kita ni, sebab kita ni manusia biasa, bukan macam Nabi. Itu satu. Yang kedua, kita ni yang duduk di Taman Seri Petaling ke, duduk di taman apa ke, yang kita ada di sini ni malam ni, semua mempunyai track rekod kehidupan masing-masing yang lampau. Dulu macam mana kita, teruk kita dulu, kita katalah pada diri kita, dulu teruk saya ni ustaz, tapi tak payah cerita ke orang, tapi kita sudah dia tahu. Sebelum kita berhijrah ke Taman Seri Petaling ni, perangai kita di kampung dulu macam mana? Dulu kita jadi semayang 5 waktu lengkap ke tak? Macam tu kita kena tanya diri kita. Tapi kita kena ingat satu perkara, selagi mana roh kita ditanggung badan, roh ada lagi melekat dalam tubuh badan kita, selagi itu taubat kita Allah terima. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua dosa Allah ampunkan. Syirik pun Allah ampunkan kalau dia sebelum mati dan bertaubat kepada Allah. Dia pengikut ajaran sesat manakah yang dia semayang pakai niat tu, dia ikut apa ke ajaran mana, kalau syirik kepada Allah, dia percaya ada lagi Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala. Tapi sebelum dia mati, dia dan bertaubat kepada Allah, dia buang segala-gala hak tadi ni, kembali kepada Allah, Allah ampun dosa dia. Wih tuan-tuan, dahsyat. Kadang-kadang kita kalau dengar cerita, kita rasa kita ni jahat dah. Contoh lah, kita rasa aku ni buah dah di kampung, sampai orang tak mau terima dulu, contoh. Tapi ada lagi orang yang paling dahsyat. Sebelum Covid dah, sebelum Covid, di masjid di Palabatas tu, masjid Majak Song tu, ada satu orang bekas gangster. Kalau boleh tuan-tuan tengok YouTube ada Abang Long Fadil. Abang pun Abang Long Fadil ni, tatu muka separuh di masjid Demai. Dia memang dulu di Johor ni, tuan-tuan nak, siapa salah dia tupi. Kalau siapa ada ni lakut apa, orang main nak panggil dia. Dia nyawa nombor 2, keberanian dia nombor 1. Ni tatu ni sebelah ni penuh, tak hilang. Lah pakai jubah janggut, pakai kepiah putih dah, pendakwah merata. Hari tu masjid Majak Song panggil sekali, tunjuklah banner lah siap-siap ni Abang Long. Budak muda ni, mak rempit ni punya ramai-ramai duduk depan tu. Bukan dah dengar dia punya apa, salah sejarah hidup dia. Dia cerita satu-satu. Ada gabungan gangster Johor dengan Singapura dia tu. Tapi satu ketika tu yang saya ingat, dia cerita dia koma, sakit apa tu, kayak nak mati dah.
dalam koma dia tu, mai api yang menyambak dia lah, tengah-tengah orang dengar bersedap-sedap, berubah tu, berubah. Tapi dia pergi tanya satu ustaz, macam mana tatu ni, nak ambil serika panas heboh tak payah. Macam tu. Ya, muka penuh separuh. Cerita satu-satu. Hakikatnya kalau tak ada apa-apa, kalau kita nak cerita kejahatan kita yang lampau, tak boleh. Tapi untuk kesedaran orang, kita tahu ada lagi yang lebih dahsyat pada aku curi ayam kampung orang dia. Contoh, aku curi buah pelam orang dia di kampung. Ada lagi yang dahsyat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Allah Maha Pengampun, Allah hapuskan dosa-dosa kita kalau kita mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya Ibnu Abbas berkata bahwasanya Wahsy bunuh ponakan Nabi Hamzah. Ni cerita beberapa orang yang pernah bunuh orang yang penting dalam Islam ketika sahabat Nabi ni. Nama kawan ni Wahsy, dia bunuh Hamzah. Hamzah ni ponakan Nabi, bapa asuh Nabi. Lalu dia tulis surat kepada Nabi di Mekah, sesungguhnya aku ingin masuk Islam. Dia bunuh ponakan Nabi. Kemudian dia nak bertaubat, dia nak masuk Islam, dia nak masuk Islam lah. Wahsy, ponakan Nabi Sayyidina Hamzah ni mati di tangan dia ni. Tuan-tuan, Sayyidina Hamzah mati dalam perang Uhud. Perang Uhud kan 71 orang mati, dimakamkan di tempat yang satu di dataran Uhud di Madinah ni. Salah seorang dia Sayyidina Hamzah, ponakan Nabi. Orang geram, antaranya Wahsy ni geram sangat kat dia sebab Sayyidina Hamzah ni dia Asadullah, singa, berani dia. Allah, berani sungguh. Tuan-tuan nak berani sungguh. Kata mana berani lagi dengan Sanusi, dia berani lagi. Nanti tuan-tuan tanya aku pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berani dia ni, hebat Sayyidina Hamzah ni. Pergi pedang, dia pegang pedang, kira tak boleh apa-apa. Orang, Hamzah ni lari macam tu je, mati di tangan orang kata apa dia ni, ramai geram. Satu ketika dalam perang Uhud, dengan sebab di percaturan sikit salah faham, sebab mereka hurung harta yang peninggalan tu orang kafir ni. Lalu Khalid Al-Walid ketika itu tengok mereka ni Khalid asal Islam menang dah, bunuh antaranya Sayyidina Hamzah. Wahsy tahu Sayyidina Hamzah ni mati dalam perang Uhud ni. Dia pi, tuan-tuan, dia belah dada Sayyidina Hamzah ni. Dia belah ni, tuan-tuan. Ada Hindun nama. Hindun ni dia belah, dia makan hati Sayyidina Hamzah mentah-mentah, tapi Allah tak izinkan dia kunyah hancur. Allah jaga. Wahsy ni dia bunuh ponakan Nabi ni. Bila mana dia tulis surat kat Nabi SAW, dia tulis surat apa dia? Dia kata dia tulis surat nak masuk Islam, tapi terhalang dengan satu ayat. Dia kata aku nak masuk Islam, tapi ada ayat ni aku tak, kira aku ni tak diterima lah dalam agama Allah ni, agama Islam ni. Mana dia orang yang bukan Islam, dia tak pajar ayat, boleh baca dah ayat Quran. Apa dia ayatnya? Walladina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Allah kata mereka yang tak mempersekutukan Allah dengan syarat, dengan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak, tidak berzina, tidak berbuat, maka ia menanggung dosa-dosa tu. Maka dia kata aku ni bunuh orang Islam, aku ni bunuh ponakan Nabi, bukan bunuh sembarangan orang. Dalam ayat ni kata orang yang membunuh jiwa yang tanpa hak, aku ni bunuh sebab aku geram. Wahsy kata. Maka turun ayat lain, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang betul-betul dah bertaubat, dia nak masuk Islam ni, dia tak nak tinggal, dia nak tinggal benda tu, maka Allah terima taubat dia. Allah terima.
Gitu. Maka Nabi pun mengirim surat kepada Wahsy, jangan bimbang. Allah sebut dalam surah lain juga, orang nak tak mau, kalau nak masuk ni, dia memang betul-betul nak berubah, silakan. Allah terima. Lalu maka Nabi kirim surat ke Wahsy bagi semangat dia masuk Islam, tak apa walaupun hang bunuh pak menakanku, tu maksud dia. Lalu dijawab oleh Wahsy, dalam ayat tu ada syarat pula, harus beramal soleh, sedangkan saya ni belum lagi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ba'du nazalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak akan ampuni segala dosa kecuali syirik, selagi mana dia beriman kepada Allah Subhanahu. Ayat ni yang dikirim ke Wahsy, jawab Wahsy dalam ayat ni ada syarat juga. Saya tak mengetahui apakah Allah hendak mengampuni aku atau tidak juga. Cakap banyak. Nak masuk agama Allah ni, tapi hang cakap banyak. Tapi Nabi dia tak sifat dia macam tu. Dia menerang, dia tak serang. Nabi sikap dia terang satu-satu. Ada ayat lain kata boleh, ada ayat lain kata boleh. Kalau pendakwah dia fed up, tak mau sudah lah, hang hati keras, tinggal dah. Nabi tak. Nabi kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Wahai hamba aku yang membazir, janganlah bimbang, janganlah engkau putus harapan daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jangan kata apa Allah Maha Pengampun. Walaupun kita ni syirik, pernah syirik kepada Allah, walaupun kita teruk arah mana pun, tengok. Akhirnya maka dikirimkan oleh Nabi kepada Wahsy tadi. Kerana Wahsy merasa bahawa ayat ini tidak ada syarat, maka dia pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Tengok, seorang je Nabi sabar, kawan ni balah. Tentu itulah kaedah hidup, putaran kehidupan seseorang macam itulah. Kadang-kadang kita tuan-tuan nak berdepan dengan satu benda ni, dia uji dulu kita. Nabi Allah uji dulu. Allah uji kata ni seorang Wahsy, orang yang bukan kata biasa-biasa, orang zaman lama ni figura apa kau gitu. Dia bagi orang kata orang yang top lah. Gitu nak sebut pun aku tak erti kan. Bahasa lah ni, dia seorang orang yang top, tapi dia nak masuk Islam. Tapi dia kata ayat ni kata tak boleh, ayat ni kata tak boleh. Tapi Nabi jawab dengan satu persatu. Akhirnya Wahsy terus pergi jumpa Nabi, masuk Islam. Siapa Wahsy? Pembunuh pak menakan Nabi, Saidina Hamzah. Kita kena tahu juga ni sejarah-sejarah sirah-sirah ni. Kita tahu. Anak kita di kafar pun tahu. Dia pernah ambil UPKK, dia pun tahu siapa dia ni, Bilal bin Rabah, siapa Sumayyah, siapa. Kita nak tahu masa mana, kan nak pergi kafar balik kot. Maka di kuliah maghrib ni kita kena tahu. Pembunuh Saidina Uthman siapa ustaz? Pembunuh Saidina Uthman, 3 orang puak Khawarij yang katuk dan bunuh sampai terpecik darah Saidina Uthman. Khawarij ni dia bunuh penyokong Saidina Ali lah. Dia bunuh Saidina Uthman ni sampai terpercik darah. Dulu-dulu kita ingat tak mengajar Quran, ada ayat dalam satu surah dalam Quran tu ada tulisan warna merah, wal yatalattaf, surah Kahfi lah. Bila saya tanya siapa orang yang, saya ingatlah, saya tanya ni kenapa kau ni lah darah Saidina Uthman yang terpercik tu. Saya pun tu, kau tu. Dia jawab, kita pun percayalah. Lama-lama mengaji baru jumpa bukan ayat tu. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 137. Ayat tu terbuka tu, terpercik darah tu. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'un alim. Memadailah Allah yang mengetahui segala-galanya. Fasayakfikahumullah, Allah ada. Kena bunuh ke apa, Allah ada. Wahai Sayyidina Uthman, antara sahabat yang dijamin syurga. Kita tahu percaya ayat tu punya sampai berdarah di Quran ni. Wal yatalattaf, dulu Quran ada dulu lama-lama, Quran lama. Di tulisannya tu merah tanggal itu. Rupanya mengaji lah. Di situlah separuh Quran. Buka Quran ni, separuh Quran, wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada tu. Surah Al-Kahfi menunjukkan Quran tu dah separuh dah. Dia letak warna merah di situ. Dulu-dulu mai tanya hak jenis Pak Haji mana ke, itulah ayat Saidina Uthman kena bunuh, terpecik darahnya sampai keluar, sampai keluar. Lepas jawapannya dia kata
Tanya banyak sangat. Dulu saya masa mengaji dulu suka tanya. Saya suka tanya kat ustaz-ustaz ni. Tanya banyak, saya duduk depan. Saya duduk depan dulu, duduk depan. Sekolah memang saya duduk depan. Ustaz cerita apa mercik Eliok sebab tak tahu. Pelan-pelan satu. Budak-budak Allah kalau terpacik Eliok, apa ustaz ni? Itu lah. Dulu kita jaga adab tu, terpacik Eliok bawa kok udang garam suria. Sebab sebelum ustaz tu masuk kelas dia dah lagi faham. Gitu. Tapi berkat tu, alhamdulillah lah boleh jadi ustaz sampai ke lagu tu. Tak apalah. Baik, yang bunuh Saidina Uthman tu 3 orang yang bunuh sampai terpercik darah ni. Yang bunuh Saidina Umar, Abu Lu'lu'ah nama dia. Abu Lu'lu'ah ni lah yang dibanggakan oleh orang Syiah. Yang mana orang Syiah lah ni dia pergi ke makam kubur Abu Lu'lu'ah ni. Abu Lu'lu'ah ni dia bunuh Sayyidina Umar ketika mana semayang mengimamkan semayang subuh kan maghrib atau semayang. Dia pergi di celah-celah orang ramai tu, dia bawa pisau mata ni, depan ada mata, belakang ada mata. Dia tikam Sayyidina Umar, jatuh. Dia lari, tetap tak katanya dah tu, dia sendiri bunuh diri dia pula. Sayyidina Umar kena bunuh oleh Abu Lu'lu'ah, orang Yahudi ni. Dia pura-pura semayang sekali, 3 hari baru meninggal pula. Dibunuh oleh nama Abu Lu'lu'ah. Itu antara sahabat Nabi yang mati dibunuh. Sayyidina Uthman mati dibunuh, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar mati dibunuh, Abu Bakar tak lah, Ali pun tak. Antara sahabat yang mati dibunuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka Wahsy ni dia minta, bolehkah aku masuk Islam ni? Aku bunuh pak menakan Nabi. Nabi kata dah, Allah Maha Pengampun. Kita ni tuan-tuan nak minta ampun pada Allah, bukan kena pergi ke Mekah ke, kena pergi ke tempat-tempat tertentu. Tak perlu. Sebab Allah ada di mana-mana. Mohon amal kita minta ampun Allah dah. Allah sentiasa mendengar. Tuan-tuan pernah dengar satu ajaran, kalau kita baca lah, banyak baca artikel, ajaran Kristian Katolik ni. Banyak di Pulau Pinang banyak. Ajaran Kristian Katolik ni, mereka ni ada satu ajaran ni dalam ajaran tu confession apa pengakuan macam itulah bunyinya. Pengakuan. Jadi dia pergi ke padri dia tu, dia akan mengaku dia buat ni dah, dia buat ni, dia makan ni waktu time yang tak boleh makan yang berdarah, dia makan, dia langgak ikut dan dia gitu. Lepas tu dia kata okey sekian ni, maka padri dia tu boleh mengampunkan dosa-dosa dengan sebab pengakuan. Di Kristian Katolik ni kita tak, kita hanya mengaku depan Allah. Manusia tak boleh mampu mengampuni dosa-dosa. Kita bolehlah, manusia ni kalau kita buat salah dengan dia, itu dia atas dia. Tapi dosa-dosa kita dengan Allah, Allah yang Maha Pengampun. Ngadu ke Allah. Sebab itu kita nak minta ampun kepada Nabi Muhammad. Syirik kita. Pernah saya bawa jemaah umrah, tuan-tuan nak menghadap ke arah kubur Nabi, berdoa. Arab sebar merah tu hak jaga sekitar Masjid Nabawi tu marah saya. Ittijahul qiblah dia kata. Ittijahul qiblah menghadap ke arah kiblat. Haram alaik. Kita jemaah dengar haram Ustaz, dia kata berdoa Ustaz. Dia kata suruh menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat, berdoa di sana. Allah yang mendengar doa kita. Selawat hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang. Maka kita pun minta hanya kepada Allah dalam bab mengampunkan dosa-dosa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, kita sambung lagi tadi dia kata di sini. Muka surat 99 ni. Abu Lais meriwayatkan. Apa dia? Daripada sanadnya Abdullah bin Sufyan berkata, Muhammad bin Abdul Rahman As-Sulaimi tulis surat kepadaku, menceritakan kepadaku saya duduk dekat Nabi di Madinah. Dia seorang di antara mereka berkata, saya dengar Nabi bersabda, man taba qabla mautihi binisfi yawmin taballahu alaih. Faqultu anta sami'ta hadha min Rasulillah? Qala na'am. Faqala rajulun akhar, sami'tu Rasulullah man taba yaqul man taba qabla mauti bi sa'atin taballahu alaih. Wa qala akhar, sami'tu Rasulullah min man taba qabla al-ghargharah taballahu alaih. Ada 3 orang pemuda ni, dia kata aku pernah dengar Nabi kata, siapa yang mati lebih kurang setengah hari
maka Allah dia dan taubat sebelum dia separuh hari. Mana dia dosa banyak. Malam ni dia meninggal. Sebelum dia meninggal ni pukul 12 ni sembahyang taubatlah. Pagi tadi pukul separuh hari ni. Pukul 9 dia meninggal. Maka Allah terima taubat dia. Seorang tu kata apa pula? Dia kata, aku dengar lain Nabi kata. Hang dengar macam mana? Saya mendengar Nabi kata, siapa yang taubat sebelum matinya, kira-kira kata dia sesaat, maka Allah ampun bagi dia. Satu saat ya. Allah ampun dosa-dosa dia sebelum dia meninggal itu satu saat ya. Kata seorang lagi, aku dengar lain pula. Lagu mana pula dengar lambat taubat ni? Aku dengar Nabi kata, siapa yang taubat selagi mana ruh masih berada di tenggorokan sinilah kan kita ni, duk ada lagi, dia duk boleh istighfar dalam hati dia pun, Allah ampun dosa dia. 3 keadaan nak abang kata Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada kita. Tuan-tuan pernah dengar hadis innamal a'malu binniyat, yang tu selalu ustaz-ustaz macam dia ada satu hadis macam tu tak lebih kurang, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu dihitungkan last nanti macam mana keadaan kita, husnul khatimah lah nanti macam mana kita. Walaupun berapa lama dah kita ni tuan-tuan hidup kita ni dengan kejahatan, tapi berubah. Banyak artis-artis, bukan nak kata artis jahat, tapi mereka sendiri bila mana musim-musim hijrah ceramah cerita, dulu kami macam ni, pergaulan macam ni, tapi dengan sebab Allah Ta'ala bagi kelebihan macam-macam. Dulu keraplah bila mana musim ma'al hijrahnya, panggillah forum-forum mana orang yang baru masuk Islam. Dulu saya pernah forum dengan bekas padri Kristian, bekas orang kuat Hindu lah. Yang kuat Hindu Ustaz Syamugam lah, Syah Syamugam kita ni lah. Saya pernah forum dengan dia di satu masjid. Bekas padri Kristian, bukan padri biasa-biasa di Sabah, Ustaz Farhan Abdullah. Saya biasa forum dengan dia. Dia terteruk nak keluar daripada agama tu. Dia terteruk, diugut, bunuh adik-beradik, kena menyorok berapa tahun-tahun tak balik-balik dia tahu. Tapi rindu siapa yang tahu, tak Allah Ta'ala saja yang tahu. Kepada adik-beradik, pada lama-lama kelamaan Allah buka pintu hidayah dia, ramai adik-beradik masuk Islam juga. Artis-artis macam juga, macam-macam. Bila dah berubah, Allah Ta'ala bagi kelebihan, akhirnya mati dalam keadaan kebaikan. Hidup kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak macam tu lah. Bukan nak galakkan budak-budak lah ni hang buat jahat dulu lah. Ustaz kata nanti lama-lama hang taubat lah. Ustaz abang nak itu. Pasal hari tu tak silap saya lah. Apa dia? Ustaz bahawa dia lu buah ke? Kena kat aku pula dah. Padahal kita tak kata lagu tu pun. Kita kata kita dulu pun ada dosa-dosa yang pernah kita buat. Umum kita kan, di kampung semua yang tahu. Saya pernah banyak kali tuan-tuan nak kita kata ni apa duk mana? Kita kata dia tabak lah, duk di Sungai Ulak. Contoh. Sungai Ulak. Kata saya tahu kawan satu taman saya tu duk Sungai Ulak tu kat lah. Nama apa? Nama ni. Kenal. Macam mana ustaz dia di taman? Semayang berjemaah dia bila ni tu? Alhamdulillah. Nanti dia nak cerita apa ni? Duduk di kampung ustaz. Sampai orang tahan kalau tak balik kampung tak apa dah. Tak mau cerita kat ustaz dah. Orang kampung tahan tak balik kampung tak apa dah. Tapi dia berhijrah, dia berubah ustaz tu. Ni yang kata innamal a'malu bil khawatim. Kalau kita apa macam tu, dulu kita duduk di kampung memang kita tahu, kita ni kalau kita duduk ni kawan kita tahu lah. Tapi kita duduk di Taman Seri Petaling ni alhamdulillah, rajin main masjid, rajin main surau. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, maka dia kata si Abu Lais As-Samarkhandi meriwayatkan dengan sanadnya pada Muhammad bin Muthrif, kata Allah berfirman, amboi anak Adam, hang buat dosa minta ampun, aku ampun. Tapi kemudian ulang balik dosa tu, minta ampun lagi, maka aku ampun pula. Aduhai kesian dah, ia tidak dapat tinggalkan dosa dia. Dia melekat, dia rasa macam ketagih dengan dosa ni. Tapi ia tidak putus harapan rahmat aku.
Wahai para malaikat aku, kata Allah, aku persaksikan kepada kamu bahawa aku telah ampunkan dosa-dosa baginya. Allah tutup aib kita, tuan-tuan. Allah ampun dosa-dosa kita, tapi kita pula kadang-kadang dedah aib orang kat kita. Macam saya cerita tadi, dia sebagai pengajaran, tapi kita saja-saja tak ada apa-apa pun pergi cerita ke orang kejahatan kita yang lampau, tak payah. Lebih-lebih lagi makcik kepada anak-anak cucu kita, tak payah cerita hak lama-lama dulu. Tengok cucu kita pakai tudung elok, pakai tudung pergi sekolah tadika, lawa kakak pakai tudung. Mak tok dulu pakai tudung macam mana? Mak tok dulu tak pakai tudung, bubuh bunga pula di telinga. Apa habaq apa, tak payah. Tengok cucu kita pakai main bola, saya main bola sekolah kebangsaan ini, pakai baju seni tu, pakai apa, seluar. Lepas tu dalam seluar tu ada pula warna hitam tu kan, dia main bola tutup aurat dah. Hak jurulatih dia tu ustaz. Tak ustaz pun insya-Allah dia pandai dah nak olah anak murid dia supaya tutup aurat. Tok Wan dia tengok, ni pakai apa hitam-hitam ni, pakai dalam ni macam ketat-ketat ni hitam. Inilah ustaz kata, cikgu kata tutup aurat. Dulu Tok Wan main bola macam mana? Pakai seluar pendek sampai ke paha. Lepas tu mayang maghrib benar. Tak payah abang. Hal lampau-lampau pergi cerita kat cucu, tak kena. Allah tutup aib kita. Kita pergi dedahkan kepada orang pula. Ada satu hadis saya ingat, teringat tu hadis tu. Idza arallahu bi'abdin khaira, kata Nabi, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang tu, kalau Allah sayang kat kita ni, kalau Allah sayang ni, Allah akan sibukkan kita. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana yang kata Allah sibukkan kita tu? Allah bagi suka kita buat benda baik. Gitu. Tengok kebaikan, dia kata, walaupun jatuh di bangku tu, tak apa, dia dapat pahala. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ni kata Nabi, kalaukah bukti Allah sayang kat kita, Allah sibukkan kita. Ngaci, Allah sibukkan kita. Bukan sibukkan kita dengan TikTok, bukan. Allah sibukkan kita dengan amal soleh. Kita suka buat benda tu, tanda Allah sayang kat kita. Tu mafhum hadis tu. Tuan-tuan, kita kena ingat, kalau kita kata hari ni aku tak ni lagi ni, kita rasa bila selagi mana kita tak solat, kita rasa gelisah, tanda Allah sayang kita. Ada tak dalam diri kita? Kalau ada macam tu, happy. Tapi kalau kita rasa kita dahulukan benda lain dulu, tak apa. Mayang zuhur asar masuk ke apa? Asar dalam 40. 4 suku dah lagi. Something wrong pada keimanan kita. Kalau kita rasa hanya aku tak sembahyang zuhur lagi ni, selagi mana kita tak solat zuhur, kita tak solat asar, kita tak solat maghrib, kita rasa gelisah, salah satu tanda Allah sayang kita. Teruskan, move on untuk amal ibadat tadi tu. Kalau orang lelaki, kita rasa, kalau kita hari ni kita rasa aku tak ada sedekah apa ni ke orang ni, walaupun sekupang, walaupun RM1, bahkan tengah hari tengok kawan tu makan pagi, tengok keluar break ke 10, member kita duduk seorang-seorang tu makan roti canai sekeping, TO. Kita bermayak kat dia. Weh, apa ni? Hang mimpi apa ni? Ujung-ujung bulan, tengah bulan ni. Tak apa. Lah hati kata aku hang tak bayar kat orang lagi, aku nak bagi pahala, nak simpan pahala aku tu, umpama dia. Tapi dia tengok ke TO ni roti canai kosong dia. Makan sardin pula 2 keping, tak ada harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lagi dia kata, Abu Lais Samarkhandi meriwayatkan dengan sanad Al-Ahmas daripada seorang Al-Mughis bin Sumayy berkata, ada seorang pada umat-umat yang terdahulu, dia buat maksiat, maka pada satu hari ketika dia sedang berjalan teringat perbuatan-perbuatannya itu, lalu ia berdoa, Allahumma ghufranaka, dia 3 kali, ya Allah ampunlah dosa-dosa aku teringat balik dosa-dosa yang lampau. Maka mendadak dia mati, tiba-tiba mati, maka Allah ampun dosa baginya. Sebab itu kita kalau teringat dosa-dosa yang lama, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Fikir hang istighfar apa? Tak ada apa saja istighfar. Teringat hari tu ni duduk di flat mana ke dibayar lepas tu, sewa kerja kelang di sana. Sebelah tu rumah Cina. Pergi ambil buah di tokong dia. Astaghfirullahalazim, aku jahat tu. Sebab dulu ada orang buat fatwa. Siapa buat fatwa tahu? Halai curi barang orang bukan Islam. Siapa kata jangan tahu? Dia bukan kafir harbi, kafir zimmi. Tu dia. Tu hampa ambil apa? Kami Ustaz bukan takat duduk rumah bujang, kami duduk rumah keluarga, kami duduk sekali tepi rumah Cina. Lanah elok.
balas nanah tu, separuh buat fajri, separuh lagi cecah gang belacan rojak apa ke, rojak makbi apa ke. Jangan, dia kafir zimmi, bukan boleh ambil sembarangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, maka Muhammad bin Ajam Makhaul berkata, saya mendapat keterangan bahawa Nabi Ibrahim ketika diperlihatkan Allah oleh malaikat maut, apa dia? Malaikat maut di langit, ia melihat hamba tu di bumi, kemudian berkata, maka ia berdoa sehingga binasalah hamba itu. Kemudian dia melihat orang yang sedang mencuri, maka berdoa, binasalah dia tu. Lalu Allah kata kepada ya Ibrahim, itu urusan hamba aku tu, aku dengan aku. Di antara aku dia bertaubat, aku ampunkan dosa dia. Sama kita, kalau kita tengok orang jahat, tengok apatah lagi budak-budak, jangan kita kata sembarangan. Ni anak siapa ha? Contoh kalau kita pergi mana-mana, kita tengok, buatlah budak ni, tak elok, perangai lah apa. Jangan. Kita tak tahu, dia dah tak balik lagi, belum tentu lagi kita. Jangan macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim bila tengok orang sendiri, dia tengok, kemudian dia doa kepada Allah. Dia tengok orang buat dia, ya Allah binasakan dia ya Allah. Ya Allah hancurkan dia ya Allah. Allah tegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, jangan doa keburukan kepada orang, walaupun kita ada senjata orang zalim kita, orang fitnah kita, orang apa kita, hanya kepada Allah saja kita nak mengadu. Sebab doa orang yang zalim ni tak ada hijab dah tuan-tuan, hati-hati. Tapi kalau dah kita tak ada mampu dah, ya Allah aku serahkan kepada kamu. Sebagaimana Nabi doa kepada Abu Jahal tuan-tuan. Satu ketika Nabi semayang depan Kaabah, semayang sujud. Kata Abu Jahal, hampa semalam sembelih kambing kan? Ya. Yang kata perut busuk tu ada mana? Tu belakang tu. Kata geng Abu Jahal, tu Muhammad tengah sujud tu, hampa ambil buah atas kepala dia. Dia kata cantik dah abang long kawasan bagi kerenlai. Abu Jahal tu kepala samsing cover. Dia ambil bus apa bab ni, bus perut unta kambing yang busuk ni yang kemari tak guna dah, letak atas tengkok Nabi. Nabi bangkit pula sujud. Anak dia Sayyidatina Fatimah bersihkan kepala ayah dia dengan hak benda-benda yang busuk tadi tu. Nabi angkat tangan doa, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, aku serahkan kepada kamu Abu Jahal. Nabi sebut 7 orang yang gelak sekali. Nabi sebut 7 orang tu. Nabi sebut, aku serahkan kepadamu ya Allah. Allah faham. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar doa Nabi dan aku menyaksikan 7 yang Nabi sebut tu mati bergelimpangan dalam perang Badar. Kita orang tuduh kita, orang kata kita kan, orang kata kita tak buat benda tu. Kita doa, ya Allah, aku serah kepadamu ya Allah. Ni fitnah ya Allah, kiri kanan mereka aku serahlah kepadamu ya Allah. Tu contoh doa kita. Allah yang mengerti dan Allah tahu nak buat apa. Allah yang bantu. Kita tahu doa je ke Allah dengan kita menyebut, tapi janganlah kita dahsyat sangat doa, kena fitnah, sakit hati kita orang kita buat. Ya Allah, aku dah tak tahan ya Allah, dia tu fitnah aku ya Allah 2 kali dah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dalam minggu ni juga ya Allah dia accident dengan lotaria 16 jangan. Takut bimbang mustajab doa tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang tu doa orang yang dizalimi lagu tu. Baik tuan-tuan, maka siapa yang buat kebaikan terus ditulis kepada Allah oleh Allah. Tapi siapa yang buat dosa, Allah suruh tunggu dulu. Wahai malaikat, jangan catat lagi dosa dia tadi. Mana tahu dia istighfar mohon ampun kepada aku, maka ketika itu tidak dikira berdosa dah. Tengok, Allah bagi kebebasan, bukan suruh kita buat dosa dah. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain nanti kita akan jumpa, saya teringat dah, saya sebut terus. Ada hadis tu dalam bab taubat ni. Ketika mana seorang tu buat dosa, Allah kata tunggu beberapa ketika. Tunggu dulu beberapa jam, beberapa ketika. Tengok dia taubat tak kepada aku. Dia kembalikan tak benda yang dia ambil tu. Tiba-tiba dikembalikan, maka tidak dicatat dosa. Tapi kalau kita buat kebaikan, walau niat pun buat baik, Allah dah suruh malaikat catat dah kebaikan tadi. Contohlah kita pagi esok mayang masjid Angsana, mayang Jumaat. Ramai. Tengok-tengok kasut kita hilang. Alamak, kasut hilang di masjid ni biasa. Jangan orang hilang di masjid, itu je orang pesan.
Kasut kita hilang di masjid, tak apa lagi tau. Jangan kita hilang daripada masjid. Maksud tak nampak masjid. Itu hati-hati. Itu kena tahu, kena hadam hati kita. Kasut hilang di masjid tidak mengapa. Kalau orang tu hilang tak nampak daripada masjid, itu luar biasa. Gitu. Tak apalah, ni bagi contoh. Tiba-tiba kita tahu mana lah kasut aku, tiba-tiba kita payah-payah sangat ni, tengok ni bata juga ni. Sarung kasut bata ke tu. Siapa punya? Panggil balik-balik rumah. Selang setengah jam terfikir, nanti di akhirat aku nak bagi balik apa? Kasut bata. Seksa teruk. Biar pilah hilang kasut, patah balik, bagi kasut tu balik. Kawan tu tercari-cari, kita pun bagi. Kita perang letak balik kasut kau. Ni kasut saya. Saya minta maaf lah, saya sarung balik rumah tu. Saya sarung tu. Tak apa, balik. Maka malaikat catat tak curi kasut bata ni? Tak, sebab kita kembalikan benda tu. Tengok rahmat Allah. Kalau macam tu senang lah ustaz. Ni ada orang buat ni pula, buat contoh dia sendiri akal dah. Saya tikam nombor ekor, okey. Result dia tu pukul 7.30, okey. Kita tikam lah 4893 8744 9477 saya tikam. RM10, RM10. Saya pergi Magnum ke Toto ke, sampai 7.30 tiba-tiba tak naik. Astaghfirullahalazim. Saya taubat balik dah ustaz. Okey lah ustaz nombor itu. Mana nak tahu bang, tiba tengah tulis nombor tu serangan jantung. Sudah itu pula ustaz tadi. Kita bagi contoh tu. Tengah buat maksiat tu, dia main hujung hayat kita kata ni dosa kita. Lagi teruk. Muslimin, kalau jadi macam ustaz apa tu hari tu ni, ustaz apa Sabri Awang, Dr. Sabri Awang di masjid di Surah Ittihadiyah Seksyen 9 di Shah Alam, meninggal ketika kuliah subuh. Pensyarah USIM meninggal, dia kata sakit dada. Kita saya ni sakit dada, mengajar lagi, tiba-tiba main sakit dada, serangan. Walaupun meninggal di hospital, tapi tempat meninggal itu di masjid. Tak apalah, benda kebaikan macam tu, hujung hayatnya menyebarkan ilmu hadis yang dibaca. Tapi kalau kita na'udzubillah, kalau tengah buat maksiat dosa, na'udzubillah, jangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sikit lagi, Abu Lais berkata, berita ini dapat dari bahawa orang hamba Allah itu bila taubat, maka Allah terima taubatnya, ampun dosa-dosa dia. Kerana itu Allah berfirman, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun seteruk mana, sejahat mana hidup kita dulu, track record kita jahat dulu, tapi jangan kita rasa banyak. Saya jumpa banyak, walaupun di mana-mana saya banyak jumpa ustaz, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak sebut tu, disebut alhamdulillah 3-4 kali dulu. Allah takdirkan saya duduk di taman ni ustaz. Saya duduk di taman ni, kawan dengan orang baik-baik, mungkin kemungkinan kalau saya duduk di tempat saya lama, saya leka, saya tahu nak ustaz, saya pindah hijrah mai duduk sini. Alhamdulillah, tanpa saya bertanya apa hang buat dulu teruk sangat. Saya jumpa seorang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang tuan-tuan saya jumpa, kan jauh pada sini, dia kata, apa dosa yang tak pernah saya buat? Minum arak, berzina je. Yang lain tak usah sebut dah, semua saya buat. Astagfirullah, dalam hati. Tapi lah ni alhamdulillah ustaz, Allah tunjuk jalan betul buat saya. Yang tu kita sebut hadis ni, innamal a'malu bil khawatim. Hujung hayat kita mesti elok ikut perangai kita, mesti elok kelaku kita supaya mati husnul khatimah. Dan yang terakhir, perenggan yang terakhir untuk malam ni, maka seharusnya bagi orang yang sempurna akal bertaubat pada tiap-tiap waktu supaya tidak tergolong dalam orang yang bermaharajalela dalam dosa dia. Tiap-tiap waktu kita ada istighfar. Tiap-tiap waktu semayang istighfar, jangan tinggal. Jangan tinggal istighfar, sebab dosa-dosa kita ada dalam diri kita. Sebab seorang yang selalu bertaubat dianggap tidak bergulumang dengan dosa. Tengok, meskipun ia mengulumang dosa itu sehari sampai 70 kali, dia ulang dosa tadi, dia minta ampun lagi Allah, Allah ampun. Dia ulang sampai 70 kali dosa dia, Allah ampun dosa dia. Kalau dia betul-betul nak berubah, dia istighfar, minta ampun. Sehingga dalam hadis yang lain, iblis pun tension. Iblis tension, putus asa dah. Masa kata, dia tak macam mana aku nak hasut, aku nak tarik orang ni dia ikut jalan aku.
Sekali dia buat dosa, dia istighfar, Allah ampun dosa dia, walaupun 3 kali lah dia buat dosa hari ni. Walaupun kata begitu, iblis pun tension kalau orang yang banyak istighfar ni. Rupa-rupanya satu ketika Abdullah ibnu Mubarak, dia teringat kepada ayah dia dalam kubur ayah dia meninggal dah. Dia teringat, kita pun macam tu. Kalau kita kadang-kadang ada satu masa-masa kita teringat arwah ibu, arwah ayah kita. Kalau ayah kita meninggal, mak kita meninggal dah, dia ada masa dia terpandang satu kenangan, kita teringat mak kita. Abdullah ibnu Mubarak, dia rapat dengan ayah dia. Ayah dia orang alim, orang hebat. Dia teringat ayah dia, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Kau datangkanlah dalam mimpiku bagaimana keadaan ayahku ketika ini di alam sana. Siapa pernah mimpi di Taman Serip Taling ni macam tu? Tak pernah kita. Awak tak minta doa? Dia main nanti, Ustaz, saya merisau. Ada orang lagu tu. Abdullah ibnu Mubarak, dia doa macam tu, ya Allah, Kau datangkan mimpi arwah ayahku yang dah meninggal itu dalam mimpiku, keadaan sebenar dia sekarang macam ni. Dia doa, datang mimpi ayah dia dalam mimpi dia. Doa orang alim ni, Abdullah ibnu Mubarak pun orang bukan sembarangan. Sebelum tidur dengan zikir, dengan baca Quran dia, dengan wuduk dia, mimpi datang dalam mimpi. Datang menjelma ayah dia dalam mimpi, wajah yang sebenar di alam barzah, bersih, putih, berseri ayah dia. Ayah macam mana berdialog dia dalam mimpi tu, bukan mengigau, berdialog mimpi. Bagaimana keadaan ayah di alam sana? Kata ayah dia, alhamdulillah, syukur, apa yang amalan kita buat itulah membantu kita di alam barzah sana. Kata dia, aku sempat tanya kepada ayahku, wahai ayah, apakah amalan yang nak bagi tahu kepada kami yang masih hidup ni? Jangan tinggal amalan tu. Dia sangat membantu kami, sangat bantu orang yang berada alam barzakh. Banyaklah, tapi apa amalan yang mudah tapi dia sangat membantu? Ayah kata istighfar. Istighfar itu amalan yang sangat membantu. Ketika berada dalam antara amalan yang sangat bantu, yang mudah, tak perlu guna modal apa, istighfar. Terjaga Abdullah ibnu Mubarak daripada tidurnya. Itulah kisahnya. Ali bin Abi Talib kata, aku mendengar Nabi bersabda, maka saya pergunakan. Bila diberitahu orang lain, maka saya sumpah. Jika ia berani sumpah, saya percaya. Abu Bakar berkata, Rasulullah bersabda, tiada seorang hamba yang berdosa kemudian dia wuduk dengan sempurna, dia semayang 2 rakaat, dia istighfar astaghfirullahalazim, dia melainkan Allah ampun segala dosanya, kemudian ia membaca ayat, dan siapa yang berbuat jahat, dia naya, buat zalim diri sendiri, dia baca istighfar ampun, mesti dia akan mendapat keampunan. Pasti dia akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tuan-tuan. Amalan yang mudah kita buat, selain pahala, oleh pahala juga bawa hapus dosa kita. Itu dia istighfar. Gitu. Dia ada 6 amalan mudah sangat. Pahala, hapus dosa. Kita buat sama-sama, bukan kata susah. Dia ada 6 amalan ni. Kita buat, tuan-tuan, dia buat dosa tu, kita buat amalan tu, tambah pahala, delete dosa. Yang pertama, sabar dengan musibah. Dia 2 in 1. Dapat pahala, ampun dosa. Sabar dengan musibah. Lagi Ustaz, apa lagi Ustaz kalau boleh kaitan diri saya ni? Menghalalkan orang hutang. Orang hutang kita RM10, RM20, RM30, tak jumpa cari, halal lah. RM30 kalau nak kaya, tak apa, halal je. Kalau dia jumpa hang balik, tak apa, aku halalkan. Perbulan start ni aku halalkan. Tapi ada kawan yang hutang RM300 itu tak payah. Contoh gitu kan, RM30 nak apa lah. Menghalalkan orang hutang kat kita. Gitu tuan-tuan. Yang 2 mudah ni, mudah, tapi atas kita lah. Yang ketiga, 2 in 1. Dia punya kelebihannya. Puasa-puasa sunat. Orang puasa Isnin, puasa Khamis, Muharram, Wara Tasu'a, Ashura, Arafah. Jangan buat main tuan-tuan.
Puasa sunat tu pahala, delete dosa-dosa kita. 3 dah. 4 yang ni semua boleh buat. Orang azan dan kita tak azan, jawab azan. Nanti dulu nak tengok handset ke, TikTok ke apa, Facebook ke, azan tu tertumpu. InsyaAllah. Ni 2 in 1. Ampun dosa, delete. Ampun dosa, tambah pahala. 2 in 1. 5, duduk menunggu semayang macam tuan-tuan ni. 2 in 1. Pahala, ampun dosa. Yang senang tuan-tuan. Senang je badan alih banyak. Tapi ini mudah. Ekon kiri kanan, sejuk ke kaki kita. Tapi pahala dapat, delete dosa. 2 in 1. Tuan-tuan yang dalam satu lagi, zikir 33 tu. Yang tu Nabi ajak kepada Sayyidatina Fatimah tau. Zikir tu 33 tu. Atas kita lah sendiri kan, ataupun ramai-ramai ikut atas kita. Yang penting kita baca juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tu antara amalan yang kita dapat 2 dalam 1. Kita ni kata ulama, apabila umur semakin bertambah, semakin bertambah umur kita, mana ada berkurang, semua termasuk saya, kena cari amal ibadat yang buat sikit tapi pahala dia banyak. Yang ni pesan tu Syekh apa yang duduk di Indonesia tu, Ali Jabir tu, Allah yarham, dia suka pesan itu. Orang kita ni dia kata suka buat amalan sikit tapi pahala banyak, masuk syurga cepat. Antara ni tu kita kena cari. Ulama kata umur semakin bertambah, kena cari amal ibadat yang sikit tapi pahala dia banyak. Kenapa? Nak cover dulu-dulu kita ni bukanlah jenis orang yang tumpuk ibadat sangat. Dulu-dulu kita alim, time muda-muda 20-an mana tuan-tuan, tak ada kita dulu. Umur 20-an tak ada. Nak pergi jadi ahli, orang ahli surau, ahli masjid, kurang. Nak cover hak dulu-dulu ni, ulama pesan cari amalan yang sikit, walau sikit tapi pahalanya berlipat ganda. Tu saja-saja ustaz kata hari tu, kalau zikir ni dah berat timbang ni. Subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Baca. Kemarin saya mengajar dia, di hari Ahad tadi, Masjid Sungai Ara, Penang sana, Masjid Sungai Ara, tentang hadis mati husnul khatimah. Ada tulis di situ. Amalan untuk supaya kita mati husnul khatimah ni 3. Yang pertama, zikir apa? Tuan-tuan, istighfar sehari 100 kali. Bukan semestinya duduk tu 100 dah. Sehari 20. Yang kedua, la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kena 100 kali sehari. 3, selawat kat Nabi 100 kali. Jangan tinggal. Untuk minta ke Allah mati husnul khatimah. Baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan tajuk kita ni, dan kita kena beritahu, tajuk kita tempat taubat ni memang panjang, 20 muka surat lebih. 2 tahun baru habis, ada tak apa dah tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.